Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama di ruang FB page Ustaz Syukri Yusof ini. Mudah-mudahan insya-Allah doa dan harapan kita sentiasa diberi kebaikan, keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita akan berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman. Sempena insya-Allah tak berapa hari lagi kita akan merayakan Idul Adha. Tapi pada malam ini kita tak nak bicarakan tajuk tentang korban, ibadah korban. Tetapi kita nak mengambil semangat daripada pengorbanan yang pernah berlaku dalam sejarah Islam. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasihi, ceramah kita pada malam ini dianjurkan oleh Ma'had Tahfiz Manba'ul Huffaz. Ma'had Tahfiz Manba'ul Huffaz ataupun ringkasnya Mahfuz, lokasinya di Ceras. Saya nak mengalu-alukan kepada ahli jabatan kuasa, kaki tangan, Ma'had Tahfiz Manba'ul Huffaz, terutamanya kepada Tuan Haji Ibrahim bin Ihsan, iaitu pengurusi Surau Al-Mustaqimah, Taman Ceras Indah, merangkap pengurusi Ma'had Tahfiz Manba'ul Huffaz ataupun Mahfuz. Dan juga saya nak mengalu-alukan sahabat-sahabat pengajar-pengajar yang diketuai oleh Mudir Ma'had Tahfiz Manba'ul Huffaz, iaitu Fadilatul Ustaz Muhammad Asmu'i Mubin bin Muhammad Jazuli, dan semua yang pada malam ini bersama-sama dan kita di ruang program kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ialah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat kita ada keluarga. Nikmat kita ada family kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara orang yang ada keluarga. Keluarga yang saya maksudkan ini mungkin suami, mungkin isteri, mungkin anak, mungkin ibu, mungkin ayah, mungkin adik, abang, kakak dan sebagainya. Ini merupakan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan semua orang, termasuk saya, kita semua dalam hidup ni kita nak cari kebahagiaan. Kita nak raih kebahagiaan. Dalam bahasa Arab, kebahagiaan disebut sebagai as-sa'adah. Kebahagiaan. Termasuklah kebahagiaan dalam keluarga. Seorang tokoh terkenal, ulama kita, pemikir kita, Al-Farabi, beliau menyebut, bila sebut sa'adah, bila sebut kebahagiaan ini, semua orang merindui dan inginkan kebahagiaan. Dan beliau sebut bahawa kebahagiaan ini merupakan di antara kebaikan yang didambakan oleh manusia. Tapi kalau nak keluarga bahagia itu, nakhodanya itu mesti betul. Nakhodanya itu mesti seorang pemimpin yang terbaik. Macam juga negara lah. Kalau negara nak jadi negara yang terbaik, pemimpin itu pemimpin yang baik. Pemimpin yang berjaya, yang boleh membawa kita ke arah kebaikan dunia dan akhirat. Ini pentingnya. Pemimpin yang berjaya, pemimpin yang hebat, mereka melihat kebajikan kita, keperluan kita, dan mereka memikirkan bagaimana untuk memberi kemudahan kepada kita
memberi saadah, memberi kebahagiaan kepada kita di dunia ini. Bahkan pemimpin yang baik berfikir bagaimana nak membawa rakyat, membawa masyarakat ini ke arah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasihi, bila kita bercakap soal hari raya korban, soal pengorbanan, di antara kisah yang sangat masyhur yang tak boleh kita lepaskan untuk kita bercerita, untuk kita remind balik, ialah kisah yang pernah berlaku kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ini kisah yang benar, kisah yang betul, kisah yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Saya nak baca beberapa ayat daripada surah As-Saffat ini. Tuan-tuan, puan-puan boleh tengok, boleh rujuk balik dalam Al-Quran nanti. Ataupun kalau ketika ini ada Al-Quran, ada mushaf, boleh tengok dalam surah As-Saffat, bermula pada ayat yang ke-100 daripada surah As-Saffat. Jadi dalam surah As-Saffat, Allah Ta'ala cerita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini mendambakan seorang anak. Dan waktu itu usianya sudah lanjut usianya. Usia yang kalau secara aklinya, secara logiknya, tak logiklah dia akan dapat zuriat, dapat anak. Tapi tak kala begitu pun, Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak pernah putus asa. Tak pernah putus asa. Sentiasa mengulang-ulang doa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepada aku ini daripada zuriat yang soleh, mendapat anak yang soleh. Kalau tuan-tuan tengok doa ini secara lebih mendalam, kalau kita tengok secara harfi, kita tengok macam mana dia susun doa ini. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku daripada zuriat ataupun anak daripada kalangan orang yang soleh. Maksudnya, sebelum dapat anak lagi, doanya ialah untuk mendapat zuriat yang baik, mendapat keturunan yang baik, mahukan anak yang baik, keturunan yang baik. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut selepas itu, fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami beri berita gembira kepada Ibrahim ini bahawa dia akan mendapat seorang anak yang baik. Halim ini diterjemah sebagai penyantun. Dalam pimpinan Ar-Rahman yang diterbitkan oleh JAKIM, Halim ini diterjemahkan sebagai penyabar. Sebagai seorang, akan ada anak nanti, akan lahir anak ini sifat yang punya sifat mahmudah. Sifat yang baik. Sifat yang baik itu ialah sifat sabar yang ada kepada bakal anak yang dilahirkan ini. Baik, itu ayat 101. Pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang 102 yang menjadi asas kepada perbincangan kita pada malam ini, kita nak tengok tentang keluarga bahagia, keluarga saadah, kepada konsep pengorbanan. Kita sama-sama nak berfikir. Sama-sama nak bertukar-tukar fikiran ini, pengalaman ini. Allah Ta'ala sebut, فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka bila anaknya tadi yang namanya Ismail balagha ma'hus sa'ya. Balagha maknanya sampai ke peringkat as-sa'ya ni, maksud dia peringkat umur boleh bekerja, boleh berusaha, boleh bantu ayah dia. Saya tengok ada setengah tafsir sebut umurnya ketika itu 13 tahun. Maknanya lebih kurang begitulah. Kalau 13 tingkatan 1 lah. 13 tahun, 14 tahun. Mungkin 12 tahun. Lebih kurang begitu. Maka Nabi Ibrahim cerita kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Kalau kita belajar bahasa Arab, bunayya maksudnya tasghir. Dia patutnya ya ibni, tapi ditasghirkan jadi bunayya. Dan sudut bahasa Arab dia lagi lembut. Jadi ahli tafsir sebut perkataan ya bunayya ni maksudnya Nabi Ibrahim panggil anak dia dengan panggilan yang paling baik. Panggilan yang paling lembut. Mungkin kita kok nak, sayang, apa-apa istilah lebih kurang begitulah. Maka dia cerita kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuk. Aku ni lihat pada waktu tidur aku ada bermimpi. Mimpi apa? Anni adbahuk. Saya sembelih kamu, saya dah menyembelih kamu. Jadi maksudnya kalau ikut tafsir Sya'rawi, memang dalam mimpi itu bukan nak sembelih. Dalam mimpi itu memang dah sembelih. Dalam mimpi itu. Dan kita kena ingat bahawa mimpi Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam merupakan mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Itu merupakan sebagai suatu yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dia kata, aku tengok dalam mimpi, aku sembelih kamu. Fanzur madza tara. Apa pandangan kamu? Apa pandangan kamu? Tuan-tuan, kita kena ingat ni. Waktu Nabi Ibrahim cakap ni, Ismail ni umur dia baru 12 tahun, 13 tahun. Tapi cara dia guna uslub, bahasa yang digunakan, laras bahasa yang digunakan, dia kata fangzur madza taru. Kalau bahasa kita, apa pandangan kamu? Apa pandangan kamu? Aku mimpi aku sembelih kamu ni. Fangzur madza taru. Jadi kalau daripada ayat ni kita dapat gambarkan bagaimana Nabi Ibrahim ini dia guna bahasa yang cukup baik. Bahkan dia bagi lagi kepada Nabi Ismail ini untuk berfikir. Dia tak kata, kamu kena abah sembelih sebab ini perintah Allah. Dia tak kata begitu. Tapi dalam keadaan ketika itu, waktu itu, masih dikatakan, apakah yang kamu fikir? Apa pendapat kamu? Masya Allah. Ini kita tengok dari sudut pendidikan. Berterus terang. Cakap betul-betul dengan bahasa yang baik. Kita tengok, ini bukan kita nak puji di barat ni, ini aspek yang baik. Kadang-kadang mereka, bahkan dalam kebanyakan sistem pendidikan mereka, mereka ajar anak daripada awal tu, mereka cakap tu terang. Tapi mereka atur dengan bahasa yang baik. Ini yang kadang-kadang tak ada pada kita. Kita kata, oh, dia bodak lagi, bukan boleh buat kira macam. Tapi ini,
yang Al-Quran ajar kepada kita. Lalu jawab Nabi Ismail alaihissalam, umur baru 13 tahun ni. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, wahai ayah, abah, if'al ma tu'ma. Kamu buatlah seperti mana kamu diperintahkan oleh Allah. Nabi Ismail kaitkan, minta ayah dia buat urusan itu untuk sebelah dia lah. Kerana ia merupakan sebagai suatu perintah dari Allah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buatlah. Satajiduni insya'allah minas sabirin. Nescaya insya-Allah. Dia belaka insya-Allah. Kita kadang-kadang nak sebut insya-Allah ni payah. Payah ya. Tapi perkataan yang digunakan ialah insya-Allah. Insya-Allah. Kamu akan dapati saya ini daripada kalangan orang yang sabar. Orang yang sabar. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, yang saya kasihi. Daripada ayat 102, daripada surah As-Saffat ini, macam-macam aspek dari sudut pendidikan kekeluargaan yang boleh kita lihat. Yang pertama kita lihat di situ, ialah terdapat zuriat yang baik. Doa. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita. Sebab kita tak tahu apa akan yang berlaku pada masa yang akan datang. Yang kata akan datang tu 2-3 tahun. Besok kita tak tahu. Apakah perkara yang betul-betul berlaku kepada kita? Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu. Berdoa kepada Allah. Justru itu juga kalau kita lihat dalam surah Al-Furqan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan berkaitan dengan sifat ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Allah Taala kasihi, di antaranya ialah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami daripada isteri dan juga zuriat kami yang sifatnya qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan mata hati. Ini doa yang diminta, yang Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita, yang kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Ta'ala jadikan zuriat kita ini sifatnya qurrata a'yun. Apa maksud qurrata a'yun? Yang menyejukkan pandangan mata hati kita. Qurrata a'yun. Kalau lihat kepada pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas, qurrata a'yun ni maksud dia ialah kita akan dapat keturunan yang melaksanakan ketaatan kepada Tuhan, kepada Allah, itu memberi kebahagiaan kepada ibu bapa di dunia dan akhirat. Saya ulang sekali lagi.
Qurrata ayun ni dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas kata ialah satu keturunan yang melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga anak ini memberi kebahagiaan kepada ibu bapa di dunia dan di akhirat. Masya-Allah. Bukan menggembirakan ibu ayah di dunia sahaja, tetapi kebahagiaan yang berterusan sampai ke akhirat. Ini yang kita lihat. Doa, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asas kepada kebahagiaan itu mesti ada doa. Permohonan kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita lihat daripada ayat yang kita baca tadi ialah tentang sabar menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Tak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang akan diuji. Cuma caranya tak samalah. Caranya tak sama. Justru itu Allah Taala mengingatkan kita. Umpamanya dalam surah Al-Baqarah Allah Taala ingatkan kita, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Allah Taala sebut, dan kami akan uji kamu. Semua orang akan diuji. Uji bentuknya apa? Kadang-kadang dalam bentuk al-khawf, rasa takut, rasa bimbang, rasa khawatir. Kadang-kadang al-ju' dalam rasa kelaparan. Tuan-tuan, kita berada dalam suasana ujian COVID-19 ini dan kita percaya ramai orang yang memerlukan bantuan daripada kita. Sebab itu, kita kena mengambil tahu, mengambil cakna perkara-perkara, suasana yang berlaku di sekitar kita, jiran tetangga kita sebagai contoh. Jadi kalau kita dapat maklumat, kita bantu mengikut keupayaan kita. Kalau kita tak mampu, kita sampaikan kesusahan orang itu kepada orang lain. Kita sampaikan kesusahan itu kepada orang lain. Maksudnya, kita sampaikan supaya orang yang susah tu dapat dibantu. Sama ada dia telefon kita ke, dia WhatsApp kita ke, dia PM kita ke, dia letak bendera putih ke, tak kisahlah apa cara pun. Sebab mungkin yang Allah Ta'ala uji manusia dengan cara yang pelbagai. Kadang-kadang wa naqsim minal amwal. Ujian itu dalam bentuk kekurangan harta benda. Wal anfus. Dan begitu juga kehilangan nyawa. Hari ini kita mungkin dengar 2-3 kematian. Ada yang kena COVID, ada kena serangan jantung, ada macam-macam. Hari ini ataupun sekarang ni jarang dalam sehari kita tak dengar berita kematian sahabat kita. Tak sahabat kita, jiran tetangga kita, kaum kerabat kita. Ada je kematian. Ini merupakan ujian Allah. Kadang-kadang kekurangan itu dalam bentuk as-samarat, buah-buahan. Allah Ta'ala sebut wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira. Berita gembira. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Tuan-tuan, jika kita baca Quran, kita kalau nak menghayati Al-Quran, ini caranya pelbagai. Tapi tak mesti cara ni, tapi antara bentuknya. Kadang-kadang masalah itu ataupun ujian itu ataupun kesusahan itu Allah Ta'ala sebut. Dan Allah, dia tak akan tinggal, dia tak akan cerita kesusahan itu, dia akan bagi solusi. Macam ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah bagi solusi lah. Apa solusinya? Kamu akan diuji dengan kesusahan begitu begini. Wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira
kepada orang yang sabar. Jadi jawapannya ialah orang yang sabar. Bahkan kadang-kadang diterangkan lagi apakah cara orang bersabar menghadapi ujian. Contohnya ayat yang lepas tu Allah Ta'ala sebut, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan sebut dengan lidah mereka, inna lillahi. Kita semua ni adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni milik Allah. Kita ni lemah. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Kalau kita ingat istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita tak akan zalimi orang lain. Sebab kita tahu kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Kita tak akan nanya kawan kita. Kita tak akan fitnah kawan kita. Kita tak akan aibkan kawan kita. Kita tak akan buat perkara-perkara yang merosakkan reputasi, maruah kawan kita. Sebab apa? Sebab kita tahu kita akan kembali kepada Allah. Bahkan mungkin orang yang kita aibkan itu, kawan kita, kita aibkan dia, dia yang sembang jenazah pada kita. Dia jadi imam, kita pun tak tahu. Kerana itu, menjadi satu keperluan kepada kita untuk kita sentiasa melihat perkara ini, iaitu untuk kita bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tengok tadi ayat yang kita baca tadi, iaitu untuk menghadapi bala ujian ini ialah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, wastaqbilu amwajal bala bil bukai wat tadarru'. Hendaklah kamu menghadapi gelombang ujian Allah ini bil bukai, dengan kamu menangis dan juga kamu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita mengadu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasihi, begitu juga kita lihat tadi dalam ayat yang kita baca tadi, untuk membina kehidupan keluarga bahagia ialah komunikasi, laras bahasa yang betul, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ketika bercakap dengan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, satu perkara yang penting, perkara yang asas bagi saya, yang perlu ada kepada kita untuk kita membina keluarga bahagia, keluarga sadar, apalah kita sebut, keluarga sakinah, sebut apa saja istilah yang perlu, kuncinya juga ialah ilmu dan kemahiran. Ilmu dan kemahiran. Kenapa saya sebut ilmu dan kemahiran ini? Sebab ini perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Ilmu. Ilmu itu penting. Tuan-tuan, kita lihat beginilah. Dalam setiap perkahwinan itu, kalau kita lihat, dia ada suka dukanya. Ada suka dukanya. Dan kita kena lihat juga, perkahwinan ini harus dipertahankan. Betul. Tapi sampai satu peringkat, walaupun perkara yang paling dibenci oleh Allah, ada makhraj, ada jalan keluar dia, iaitu berlakunya perceraian. Bahkan kalau berlaku perceraian pun Al-Quran mengingatkan kepada pasangan yang sudah bercerai, mereka tidak perlu bermusuh-musuhan selepas mereka berpisah. Sebab mungkin mereka ada anak, mungkin mereka ada keluarga yang perlu dia buat baik, disantuni. Dan kalau dalam istilah Quran, dia sebut sebagai al-mu'asyaratu bil ma'ruf, bergaul dengan baik. Kalau dalam Al-Quran disebut dalam surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kamu bergaul dengan isteri kamu dengan baik.
Quran sebut ma'ruf, baik. Jadi Quran tak detailkan ma'ruf tu apa. Kena buat baik. Buat baik. Ada seorang tokoh ulama daripada India yang terkenal, namanya Shah Waliullah Ad-Dahlawi. Shah Waliullah Ad-Dahlawi. Seorang ulama daripada India yang sangat terkenal. Antara karangan beliau yang terkenal, Maulana Ad-Dahlawi ini, bukunya iaitu Hujjatullah Al-Balighah. Hujjatullah Al-Balighah. Nama buku tu Hujjatullah Al-Balighah. Kalau tuan-tuan nak cari terjemahan bahasa Melayu, terjemahan bahasa Melayu kitab Hujjatullah Al-Balighah ini dibuat oleh penerbitan UIA. Penerbitan UIA. UIA Press. Boleh dapatkan terjemahan buku Hujjatullah Al-Balighah. Baik, ketika itu, 1000 tahun dulu, Hujjatullah Al-Balighah kata, perkataan ma'ruf ini ketika itu, ialah bergaul dengan baik ini, ialah antaranya maksudnya ialah menyediakan makanan, menyediakan pakaian, dan yang ketiganya ialah berinteraksi dengan baik.